Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan sekalian dan salam sejahtera juga kepada Ustazah Nurhani binti Ilyas kerana memberikan kami peluang untuk membentangkan tajuk kami iaitu prinsip adalah analisis peranan majikan terhadap kerja mengikut kaedah fiqh. Sebelum kami memulakan pembentangan kami ini, izinkan saya, Saudara Muhammad Syafiq Zat Marwah Birizan untuk memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Nur Asnita binti Muhammad Nasir, Nur Izzatul Husna binti Anwar, Nur Ijazati Afrina binti Nur Azam, Maisarah Najwa binti Muhammad Arsidi dan terakhir sekali diri saya sendiri iaitu Muhammad Syafiq Zat Marwah Birizan. Seterusnya, saya ingin menjemput pembentang yang seterusnya untuk membentangkan tentang pengenalan mengenai tajuk kami ini. Nama saya Nur Ijazati Afrina binti Nur Azam, nombor matrik 2020810292. Saya akan membentangkan tentang pengenalan. Dalam sesebuah organisasi terdapat dua anggota iaitu majikan dan pekerja. Mereka ini merupakan penggerak organisasi tersebut untuk berjalan dengan lancar. Setiap majikan mempunyai peranan yang tersendiri terhadap pekerja mereka, tidak kira sama ada organisasi itu kecil atau besar. Justeru majikan perlu berlaku adil dalam setiap keputusan dan pekerja yang mereka lakukan terhadap pekerjanya, supaya kelak tidak berlaku sebarang penindasan, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya yang bertentangan dengan nilai-nilai murni. Namun, masih lagi berlaku permasalahan yang berkaitan dengan keadilan majikan terhadap pekerja. Buktinya pada tahun 2018, menurut berita harian yang melaporkan seramai 1,182 pekerja kilang di syarikat itu merayu supaya majikan memberi penjelasan berhubung status pembayaran gaji yang tidak diterima oleh mereka sejak April lalu. Dalam dunia pekerjaan, isu-isu seperti konflik atau satu pertikaian yang berlaku antara pekerja dengan majikan sering berlaku kerana pekerja akan menuntut hak mereka dalam suatu pertikaian industri yang berlaku. Hal ini demikian kerana setengah pekerja yang ditindas oleh majikan ingin membela nasib mereka dengan menegakkan keadilan. Semenjak daripada itu, isu layanan majikan terhadap pekerja sering menjadi perbualan hangat di rata-rata mulut masyarakat. Maka jelaslah bahawa kelemahan Akta Pekerja 1955 perlu diperkasakan lagi untuk memastikan hanya pekerja yang benar-benar melakukan kesalahan dan jenayah sahaja yang akan diberhentikan atau dikenakan tindakan disiplin. Seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian ini adalah memfokuskan tentang yang pertama adalah mengenal pasti isu-isu keadilan seorang majikan terhadap pekerja. Yang kedua, memfokuskan keadilan seorang pekerja di tempat kerja. Yang ketiga, menganalisis jenis-jenis tindakan yang bersesuaian untuk dikenakan oleh pekerja yang melanggar undang-undang. Yang keempat adalah mengkaji pengaruh keadilan organisasi dan diskriminasi dari segi gaji dan keupayaan. Bagi sorotan literatur, pada bahagian ini kami akan membincangkan pengertian al-adalah menurut Islam, kaedah fiqh dan kajian-kajian lepas berkaitan al-adalah. Pengertian adil menurut Islam. Perkataan adil berasal dari bahasa Arab dan bermaksud sesuatu yang jauh di dalam jiwa. Ia adalah perkara yang lurus, bukan sifat yang menyimpang. Islam sangat mementingkan keadilan bagi umat manusia. Salah satu tujuan utama Islam menyebar ke dunia adalah untuk menyebarkan keadilan dan kesesamaan dalam kehidupan semua orang. Adil adalah salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang hakiki dan sifat suci bagi yang maha suci. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat ke-18, Allah menyatakan bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Tuhan yang sentiasa menegakkan keadilan, dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan perkara yang demikian. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Setelah Allah memberikan pujian kepada kaum mukmin, ayat ini menegaskan bahawa dalil-dalil yang bisa menguatkan keimanan sudah begitu jelas. Allah menyatakan, iaitu menjelaskan kepada seluruh makhluk bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia dan tidak ada sekutu baginya. Demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyaksikan atas keesaannya. Bahkan semuanya menyaksikan bahawa Allah tampil secara utuh untuk menegakkan keadilan melalui dalil-dalil yang kuat. Allah adalah salah satu penguasa dan pengatur alam semesta ini. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana dalam pengaturan dan penetapan hukum-hukumnya. Al-adalah berasal dari kata adalah, yang bermaksud lurus dan sama. Individu yang adil adalah individu yang berjalan lurus dan sikapnya serta sifatnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menunjukkan individu yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.
Dinamai al-adalah kerana keadilan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sempurna. Dengan demikian, semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan keadilan yang sempurna. Walaupun begitu, banyak di antara kita yang tidak menyedari atau tidak mampu memahami maksud keadilan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang menimpa makhluknya. Oleh itu, sebelum menilai sesuatu itu adil atau tidak, kita harus memperhatikan dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kes yang akan dinilai. Al-Imam Mawardi menyifatkan keadilan itu mempunyai sifat kebenaran, keimanan yang terjamin, jauh dari larangan, tenang dalam keadaan marah dan terus menjaga maruah dalam isu agama dan dunia. Islam meletakkan aspek keadilan pada tahap yang sangat tinggi dalam sistem perundangan. Memandangkan Islam merangkumi semua aspek kehidupan, keadilan juga harus meliputi semua bidang termasuk ekonomi, masyarakat, politik dan budaya. Apabila keadilan ditegakkan dalam semua aspek, maka terjaminlah keamanan dan ketenteraman dalam keluarga, masyarakat dan negara. Sifat dan tabiat yang adil mencerminkan kesempurnaan akal dan akhlak yang menjanjikan kebahagiaan hakiki. Jadi, kita hendaklah sentiasa bersikap adil dan mengamalkan konsep al-adalah dalam kehidupan seharian. Baik seorang pelajar ataupun seorang pekerja, kita perlu memastikan keadilan diperolehi untuk semua orang. Sentiasalah bersikap adil supaya masyarakat akan bertambah maju dan saling menghormati antara satu sama lain. Seterusnya ialah kaedah fiqh. Kaedah fiqh merupakan satu formulir secara umum yang menyelesaikan permasalahan yang bersifat khusus. Ia digagaskan oleh para ulama fiqh, diambil daripada sumber Al-Quran, hadis, athar dan kata-kata sahabat serta tabi'in. Kaedah fiqh telah mula dikumpulkan sejak abad ke-4 Hijrah lagi, namun dalam bentuk yang berselerak dan belum didokumentasikan dengan lengkap. Selepas abad ke-4 Hijrah, barulah ia mula dibukukan dalam pelbagai naskah yang berlainan. Terdapat bilangan kaedah yang pelbagai mengikut ulama mazhab masing-masing. Namun yang paling masyhur adalah 5. Sebahagian ulama menggariskan 6 kaedah asasi, manakala sebahagian yang lain mengatakan terdapat hanya 5 kaedah asasi. Pandangan yang popular adalah 5 saja, namun hanya beberapa kaedah fiqh yang disenaraikan di bawah. Kaedah yang pertama ialah segala urusan berdasarkan niatnya. Niat dari sudut bahasa membawa makna, maksud dan keinginan, dan tempatnya adalah dalam hati. Dari segi istilah, niat boleh dijelaskan sebagai maksud dalam beramal untuk mencari redha Allah. Ini adalah takrifan yang diberikan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'adi. Imam Al-Mawardi menyebut niat sebagai sesuatu yang dimaksudkan oleh pelakunya dan disertai dengan amal perbuatan. Imam Al-Nawawi pula mentakrifkan niat sebagai satu bentuk keazaman dalam hati atas suatu kefarduan atau tidak. Kaedah yang kedua adalah adat adalah penentu. Adat membawa maksud sesuatu yang diamalkan secara turun-temurun dalam sesebuah masyarakat sehingga ia menjadi hukum atau peraturan yang harus dipatuhi. Al-Jarjani pula mendefinisikan adat sebagai suatu keadaan yang dilakukan secara berterusan oleh orang ramai secara rasional serta dilakukan berulang kali. Kaedah yang ketiga, keyakinan tidak dihapuskan dengan syak. Menurut Norisa Baharum, keyakinan ialah perihal yakin, kepercayaan yang sungguh-sungguh, kepastian, kesungguhan, ketentuan. Syak ialah rasa kurang yakin, curiga, sangsi dan was-was. Saya akan membentangkan tentang kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan tajuk kami. Okey, yang pertama, melalui analisis kajian, Muhammad Qaduri 1999 telah mengklasifikasikan keadilan kepada beberapa bahagian, iaitu keadilan politik, keadilan teologi, keadilan falsafah, keadilan akhlak, keadilan undang-undang, keadilan di antara bangsa dan keadilan sosial. Menurut beliau, aspek yang paling mempengaruhi keadilan di antara bangsa melibatkan bidang politik dan undang-undang. Walau bagaimanapun, aspek lain juga saling berkaitan dan bertanggungjawab menentukan peringkat yang berubah-ubah dalam kehidupan umat Islam buat beberapa abad lamanya. Selain itu, kajian lepas Nazri Muslim dan rakan-rakan pada tahun 2011, keadilan bermakna individu atau masyarakat yang layak mendapat sesuatu, maka ia perlu diberi atau diagihkan mengikut kelayakan agar amanah yang diberikan itu dapat diurus dengan sempurna. Keadilan yang terlaksana akan mendapat menghapuskan segala bentuk kezaliman yang juga tugas utama Rasul yang diutuskan kepada manusia. Dalam hidup bermasyarakat, apatah lagi dalam masyarakat majmuk di Malaysia,
keadilan mestilah berdasarkan beberapa kepada kebenaran Islam. Melarang membezakan pelaksanaan keadilan dalam masyarakat disebabkan oleh perbezaan anutan agama dan kepercayaan. Kaedah temu bual telah dijalankan bagi mengumpul beberapa maklumat mengenai pandangan masyarakat berkaitan isu ketidakadilan antara majikan dan pekerja di dalam organisasi pekerjaan. Seramai 3 informan telah terpilih untuk ditemu bual bagi menjawab persoalan kajian dan 3 soalan yang diajukan kepada para informan. Soalan yang dikemukakan adalah seperti yang disenaraikan di bawah. Soalan yang pertama adalah, apakah isu-isu ketidakadilan yang sering berlaku antara majikan dan pekerja? Soalan yang kedua, apakah kesan sekiranya berlaku ketidakadilan dalam sebuah organisasi pekerjaan? Soalan yang ketiga, menurut pandangan anda, mengapakah sikap keadilan sangat penting dalam sesuatu pekerjaan? Dapatan yang pertama adalah isu-isu ketidakadilan yang sering berlaku antara majikan dan pekerja. Isu-isu yang pertama adalah disebabkan kualiti kerja. Kualiti kerja yang dimaksudkan adalah apabila majikan sekadar memberi arahan sedangkan dia tidak memahami tugasan tersebut. Kesannya majikan akan marah dan tidak memberi imbuhan gaji yang sepatutnya kepada pekerja sedangkan dia sendiri tidak berkepimpinan, berpengalaman dan berdedikasi. Selain itu disebabkan isu gaji atau upah yang tidak setimpal atau setara dengan tenaga kerja yang diberi. Hal ini kerana majikan dengan sewenangnya menambah masa bekerja atau mengubah tempoh masa bekerja tanpa mendapat persetujuan atau berbincang dengan pihak pekerja. Dan yang terakhir adalah dari segi layanan. Majikan tidak bertanggungjawab sudah tentu melayan secara pilih kasih atau dikata dengan lebih jelas hanya melayan pekerja yang disukainya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Berikutnya adalah kesan sekiranya berlaku ketidakadilan dalam organisasi pekerjaan. Yang pertama adalah mereka akan bekerja sambil lewa, tidak amanah dan ada sehingga tahap staf mengambil langkah untuk berhenti kerja. Yang kedua adalah dari sudut mental staf. Sebagai contoh, apabila staf tidak gembira bekerja, maka suasana di tempat kerja juga tidak sihat dan tidak positif. Selain itu, kurang produktiviti sekiranya majikan dan pekerja tidak dapat bekerjasama. Contohnya, pekerja tidak melakukan pekerjaan dengan seikhlas hati disebabkan layanan yang diberikan majikan tidak mendapat kepuasan hati mereka. Mereka akan mula menunjukkan perangai seperti mogok atau malas bekerja. Dan kesan yang terakhir adalah berlaku salah faham lebih-lebih lagi antara pekerja. Hal ini mungkin disebabkan iri hati pekerja terhadap pekerja lain yang mendapat perhatian lebih daripada majikan. Ia secara tidak langsung akan mewujudkan pergaduhan. Seterusnya, dapatan mengapa sikap keadilan sangat penting dalam pekerjaan. Keadilan sangat penting sebab yang pertama kita akan bahagia kerana apabila kita dilayan dengan adil, ia akan memberi suasana yang positif kepada orang lain. Apabila berlaku keadilan di tempat kerja, pekerja akan bekerja dengan senang hati. Oleh itu, tanpa dipaksa atau disuruh, pekerja akan meningkatkan mutu bekerja dengan lebih baik. Contohnya, mereka akan datang dengan tepat waktu dan suasana kerja juga tidak membosankan. Keadilan juga sangat penting dilaksanakan sebab salah satunya ia merupakan tuntutan agama lebih-lebih lagi dalam pemerintahan, tak kira pemerintahan yang kecil atau besar. Hal ini kerana sebagai majikan, mereka akan memberi satu contoh atau teladan kepada pekerja bawahan kerana mereka melihat apa yang kita lakukan. Jika keadilan ini diterapkan dalam semua masyarakat, sudah tentu negara kita akan lebih maju dan sejahtera. Keadilan ini juga secara tak sedar akan memupuk kita menjadi seseorang yang amanah, bertanggungjawab dan berdedikasi dalam melaksanakan tugasan. Berdasarkan dapatan tersebut, maka dapatlah dilihat aplikasi dan kesan kaedah-kaedah fiqh yang berkaitan dengan pengurusan Islam dari sudut pembentukan, pelaksanaan, pembatalan dan lain-lain. Berlandaskan kaedah fiqh yang pertama iaitu segala urusan berdasarkan niatnya. Kaedah ini memberi penjelasan bahawa setiap perbuatan manusia adalah berdasarkan niatnya, khasnya bagi amalan yang berkaitan dengan syarak. Ini tidak akan membawa kepada kesan hukum kecuali jika disertai dengan niat. Walaupun sekiranya seseorang itu berniat untuk melakukan kebaikan namun tidak sempat untuk melakukannya, tetap diberikan pahala atas niatnya daripada mula. Ataupun segala perasaan yang berkaitan hati seperti dengki, dendam, angkuh dan sebagainya turut dikira dalam pertimbangan dosa dan pahala. Kaedah fiqh yang kedua, adat adalah penentu. Adat membawa maksud sesuatu yang diamalkan secara turun-temurun dalam sesebuah masyarakat sehingga ia menjadi hukum atau peraturan yang harus dipatuhi. Sebagai contoh, jual beli yang berlaku pada zaman sekarang kebanyakannya adalah urus niaga mesin atau maya. Justru itu ia dibolehkan kerana meraihkan situasi dan kebiasaan yang kian berkembang. Pembelian secara online pada masa sekarang ini mengamalkan praktis si pembeli perlu menanggung kos penghantaran bagi barang yang dibelinya.
Namun sekiranya si penjual yang akan menanggung kos tersebut, maka ianya boleh diguna pakai dengan syarat dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Dan kaedah fiqh yang terakhir adalah keyakinan tidak dihapuskan dengan syak. Kaedah ini menjelaskan bahawa setiap perkara yang berlaku atas dasar keyakinan tidak boleh diganggu-gugat oleh sebarang keraguan. Yakin adalah sesuatu yang kuat. Ia tidak boleh dihilangkan dengan adanya syak, iaitu sesuatu yang lemah. Sebagai contoh, penyelidikan yang dilakukan di universiti boleh menyumbang kepada satu dapatan baru berdasarkan data-data yang berautoriti. Sebagai contoh, menjual sesuatu barang atau makanan yang disyaki halal atau tidak, maka ia perlu dielakkan. Atasnya, setiap majikan dalam negara kita perlu melaksanakan segala tanggungjawab mereka sebagai ketua di sebuah tempat kerja dengan profesional dan adil. Tidak kisahlah sama ada organisasi itu besar maupun kecil. Mereka mestilah berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam memantapkan sikap yang murni untuk terus berlaku adil dari segi gaji, layanan dan sebagainya terhadap pekerjanya dalam apa jua cara keputusan yang mereka lakukan, supaya tiada pekerja yang akan merasa bahawa diri mereka bakal disisihkan dari organisasi tersebut.